Kalau kita orang semayang, pastikan semayang kita dapat mencegah perkara keji yang Allah tak suka, yang masyarakat benci, dan juga mungkar. Apa dia mungkar? Mungkar ialah setiap amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Itu mungkar. Berjudi adalah antara tegahan Allah yang terbesar kepada orang Islam. Apa yang ditegah dan dicegah oleh Allah jangan buat. Bila kita tak buat, kita tinggal tegahan Allah, itulah juga yang dimaksudkan orang yang berhijrah. Wang yang diperolehi dari hasil judi adalah wang haram, dan daging yang tumbuh hasil dari wang haram hanya layak dibakar oleh api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-36 dalam buku yang disusun oleh sahabat saya ni, Ustaz Amri. Semua ada 40 hadis. Malam ni hadis ke-36. 36, 37, dia 5 hadis habis lah. Lepas tu kita fikir nak buat apa pula, kan? Hadis pada malam ni tentang berjudi. Ni satu benda yang mengundang bala Allah. Tajuk buku pun 40 dosa pengundang bala. Tapi jangan duk nampak judi kan lah. Bala ni dia boleh turun mai bila manusia tak ikut Quran. Yang tu kena faham. Bila manusia tak ikut Quran, perintah dalam Quran, Tuhan buat turun mai bala. Dalil banyak, di antaranya Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 55. Main duduk depan sikit, walaupun hang pakai topeng ucam hang. Aku sebab nak belasah hang ni. Duduk ni. Ambil tempat Ustaz Rusdan. Tak Rusdan dah hal lah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Itu dalil dia. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Allah suruh umat manusia, bukan orang Islam, umat manusia ikut Quran, berpandukan kepada petunjuk Al-Quran. Sebab Al-Quran Allah turunkan kepada seluruh umat manusia, bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu. Dalil Quran Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk pada seluruh umat manusia, bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu, manusia. Jadi bila manusia tak ikut Quran, tidak berpandukan kepada petunjuk Allah, ni Allah kata, sebelum kami datangkan kepada kamu azab. Di dunia azab ni musibah, bala bencana. Di akhirat bermula dalam alam barzakh, juga dipanggil azab, azab kubur. Tapi macam mana azab tu mana kita nak tahu.
Tak mati lagi. Tak takut siapa nak try mati dulu kan. Try bang seminggu hidup dalam kubur kan. Tu main balik Sungai Dua, jumpa Mak jeng Mak aku kalau boleh aku tak mau mati. Yasin main duduk ni. Cerita dia macam tu. Allah suruh kita ikut Quran sebelum Allah datangkan kepada kita azab, bala, musibah. Mai pula azab tu Allah kata baghtatan, secara mengejut, sekonyong-konyong. Dalam bahasa Inggeris all of a sudden. Tu dia kelas Inggeris. Ada tak kelas saya ni? Do you understand what I'm saying? All of a sudden. Dia main cara mengejut. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Main kok mana? Ni apa dah jadi ni? Seorang demi seorang jatuh mati. Peringkat awal tuan-tuan, saya tengok dalam video peringkat awal COVID-19 di Wuhan kan, depa tunjuk. Kita duk kata alhamdulillah lah kan, jauh dari kita. Mai juga kita, bukan takat daripada Wuhan, Siva Nganga apa mai. Siva Nganga ayat Quran orang panjang duk main-main gelak-gelak je. Orang Melayu ni, orang Islam kalau tak mau ikut Quran, Tuhan buat main bala. Tapi harap-harap biarlah bala tu jangan kena kita, kena kat orang yang tak mau. Agak-agak ada tak Quran Tuhan cerita benda kena kat orang yang tak mau ada tak? Share. Bagi dalil tu. Jangan duk ganggu. Tak tahu dalil jangan duk ganggu. Tapi ada syarat. Dalam surah Al-A'raf ayat 165 Ustaz. Allah sebut, dia ada dua ayat. Satu ayat Tuhan sebut bala ni kalau mai dia kena semua orang. Ada satu ayat kata satu bala dia mai dia tak kena orang yang baik-baik ni. Ada juga. Dan kita dengar kedua-dua sekali. Ayat apa? 165 Al-A'raf. Ustaz, falamma ayat kan? Falamma nasuma dzukkiru bih anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Ni janji Allah. Maka tatkala mereka lupa akan peringatan kami, Al-Quran itu adalah tazkirah, peringatan. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan. Tuhan kata Imam, kami selamatkan orang-orang yang melarang. Larang apa? Amalan-amalan buruk. Tuh. Lagi satu ayat, Al-Anfal ayat 25. Surah ke-8 ayat 25, Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu, kata Allah, musibah, bala, bencana yang bukan hanya akan menimpa orang-orang zalim secara khusus, tetapi menimpa kamu semua secara umum. Ni ayat ni cerita ni pula. Orang baik kena, orang jahat kena. Faham? Dan bertakwalah kamu pada Allah. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya azab Allah amat pedih sekali. Jadi ada dua nah. Jadi kalau kita ni golongan yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama mencegah kemungkaran, mudah-mudahan kita akan digolongkan oleh Allah dalam ayat 165 Al-A'raf. Golongan yang bakal mendapat perlindungan Allah, diberi keselamatan oleh Allah. Bala turun macam-macam, bala Subramaniam, bala apalah semua. Kita tak kena kan. Alhamdulillah. Betul apa? Kita puak-puak yang suka melarang kemungkaran. Faham? Okey. Ada siapa bunyi-bunyi khutbah tu? Bunyi kata sedap malah. Hak tak sedap kau main jumpa aku. So dia baca tengok. Boleh baca macam aku?
Saduk komen orang. Tembak naik ke bulan kot. Kan? Kita ni kalau nak komen orang, nak komen biarlah kita lebih. Kita pun tak boleh. Kan? Orang berkhutbah bukan baca khutbah. Kan? Nak jemput lagi. Mana ni? Macam tak mau dah pun. Hampa tak dengar rogi lah hari tu. Nah, Yasin nak rogi, dia tak tahu. Mak tak bang dia. Dia kata sedap Yasin. Tu kau sedap. Apa dia? Nah, apa? Demam denggi tajuk. Orang tak baca ya. Jenis-jenis tu. Orang baca cerita akidah ni. Kena ikut Quran, kena ikut hadis. Kalau tidak Allah bawa mai bala. Tu baru betul. Salah satu yang mengundang bala Allah ialah judi, tuan-tuan. Malam ni kita dengar. Tak ikut Quran pun Allah turun bala. Nah. Tak halang kemungkaran. Judi ni kemungkaran. Tuan-tuan faham tak apa makna mungkar? Kita baca. Dalam surah yang sama ada dua ayat, 104, 110, Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayatnya. Dan hendaklah ada di kalangan kamu. Tuhan suruh. Ummatun, ummah. Diartikan juga sebagai jemaah. Jemaah Islam. Yang mana kerja jemaah Islam yad'una ilal khair. Mengajak, menyeru manusia ke arah kebaikan. And at the same time, simultaneously, Yasin, can you speak English? Okay. Do you understand what I'm saying? Okay. And at the same time, simultaneously, kan, melarang, mencegah kemungkaran. Inilah sebaik-baik umat, tuan-tuan. Kena faham. Sebaik-baik umat, umat yang Allah puji adalah umat yang buat dua kerja, bukan buat satu. Takat suruh orang buat baik, tak cegah kemungkaran, tak boleh. Judi ni mungkar. Setengah tu ajak orang main masjid lah, semayang, mengaji pun tak mau. Nah, lepas tu hak mungkar, dia kata hak mungkar esok dia tinggal pelan-pelan. Siapa abang kat hang? Hang kena abang kat dia. Tak tak? Saya dah sebut banyak kali, tuan-tuan, semayang tak tinggal, alhamdulillah. Nombor ekor pun tak tinggal. Dia je. Macam ada tak orang jenis ni? Dan aku tengok ni bukan saya nak mengumpat orang. Kawan tu pun dah arwah dah. Tapi bukan orang Singapura dua. Kan? Orang Selangor. Sebelum dia mati tu dan saya habang kat dia. Saya tengok dia dalam kuliah saya. Kuliah orang ke? Alhamdulillah. Mana nak sangka dia kaki nombor ekor. Kepiah putih. Dia naik motor. Saya duduk dalam kereta di Selangor. Pandan Indah rumah saya. Saya pun berapa bulan dah tak pergi rumah tu. 3, 4, 5, 6, 7 lah. Dia 7 bulan lah. Anak saya duduk pergi Kemai. Saya duduk dalam kereta, tunggu kawan. Nampak dia naik motor berung. Tongkat-tongkat buang kepiah. Saya ingat siapa nak buang kepiah. Dia masuk ke dia nombor ekor. Aku kata hang duduk dalam kuliah aku tembak hang rapat. Takdir Tuhan, tuan-tuan. Dia dengar sungguh kuliah dia main. Kan? Saya kata ayat Quran, tuan-tuan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Sesungguhnya semayang itu, semayang yang berkesan dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Jadi saya sebutlah, janganlah kita semayang tak tinggal, kuliah dengar nombor ekor pun tak tinggal. Tak betul.
Selang seminggu mati. Tu hampa jangan bagi aku tegur hampa mati tu, hampa tengok. Wali ni hampa nak try, hampa try buat pelik-pelik tu. Ni martabat dah naik. Kan? Dengar dia pun tak tahu, mudah-mudahan kan selepas teguran saya tu, tapi saya cakap cara elok lah, dia orang tua kan. Pasal saya tengok ni hari dia main nombor rekod lagi. Aduh, letih. Mayang bagus. Main jemaah, dengar kuliah. Ayat tadi Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Kalau kita orang semayang, pastikan semayang kita dapat mencegah perkara keji yang Allah tak suka, yang masyarakat benci, dan juga mungkar. Apa dia mungkar? Mungkar ialah setiap amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Itu mungkar. Ma'ruf, amalan yang dapat mendekatkan kita pada Allah. Ayat tadilah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tidak dikatakan kebaikan, tuan-tuan, melainkan jemaah ini mengajak manusia kepada wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada ma'ruf, dalam masa yang sama mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah golongan yang berjaya ataupun beruntung. Ali Imran 104. Kalau Ali Imran 110 dia bunyi macam ni, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu surah yang sama, Ali Imran surah ketiga ayat 110. Maksudnya, dengar elok, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Berhenti tentu dulu. Yang dikatakan sebaik-baik umat, umat ni bangsa, kaum, semua boleh. Bangsa boleh, kaum pun boleh. Nah, bangsa yang baik ialah dia buat dua kerja: menyuruh kepada yang ma'ruf, amalan yang dapat mendekatkan kita pada Allah, dalam masa yang sama mencegah segala bentuk kemungkaran, amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Ni tuan-tuan, majlis ilmu ni malaikat ada, cuma kita tak nampak dia. Kan? Malaikat paling suka majlis ilmu. Cuba baca hadis-hadis. Kan? Ni bagus ni majlis ni, malaikat penuh. Kita baca, tuan-tuan, kalau takat buat tahlil, baca Yasin, malaikat tak syok. Dia suka majlis ilmu ni. Sebab ilmu ni segala-galanya bermula pada ilmu, tuan-tuan. Bila ada ilmu, ada iman. Bila ada iman, dia ada kepercayaan, dia akan beramal. Ilmu, iman, amal. Dia tak boleh terus iman, amal. Ilmu dulu. Tak dalil. Tengoklah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi diperjalankan ke ke mana? Baitul Maqdis. Apa yang berlaku? Dada beliau dibedah. Allah bawa masuk apa? Ilmu, hikmah. Bawa Allah masuk iman. Dia faham? Itu dalil dia. Kan? Ilmu dulu. Bawa Allah masuk iman. Lepas tu tangkuk balik. Baru berjalan. Kalau kita berjalan tanpa ilmu, tuan-tuan, macam tuan-tuan tak pernah duduk pergi Kuala Lumpur, saya 20 tahun lebih, cemui. Kira jalan di Kuala Lumpur ni cukup mahir. Ni Syekh ni kalau pergi confirm sesat. Mahir lagi. Nak pergi Kuala Lumpur sampai Johor. Pasal kita tak ada ilmu. Walaupun kita tak pernah pergi Kuala Lumpur, tapi kita ada menatang ni. Ni menatang ni. Orang panggil menatang. Ni. Menat ni siapa telefon aku pula. Tak habis-habis dia nak rajin telefon. Telefon pun time tak kena. Time maghrib tak ada telefon lah. Saya paling pantang zaman lah. Orang duk telefon saya, orang main rumah saya, time aku semayang, aku cukup pantang untuk nenek. Minta mana saya semayang awal waktu. Kadang-kadang kita 2 rakaat, atau tekan ting tong, aku naik angin semua. Aduh. Kan?
Tu saya ingat saya nak buat signboard. Tuan rumah ni warak. Semayang awal waktu. Nah. Akan nak buat macam tu lah. Dia kadang-kadang geram. Kan? Kita tak ada ilmu nak pergi Kuala Lumpur, tak pernah sampai, tapi kita ada ilmu mendatang ni. Kan? Mana nak pergi? Pandan Indah. Bagi alamat. Masuk Waze. Oh. Let's go. Nah. Kita jom, kita mula sekarang. Turn right, turn left, turn right. Kalau bapak kan. Ya abang saya lagi. In 200 meters, turn left. Saya orang putih. Melayu pun tak pernah faham. At the roundabout, take the first exit. Oh. Kan? Oh. Ni dia pandu kita. Kalau kita ada ilmu, belajar kan ni. Sampai ke destinasi. Bila sampai tuan-tuan, you have reached your destination. Oh, aku berkata thank you very much. You're welcome. Dia jawab mau. Bila tak ada ilmu, yang ni pun tak kerti pakai. Kuala Lumpur tak ada pergi jam. Saya dulu mula-mula segan nak belajar, tapi duk kena awat cari tak jumpa. Sahabat saya, driver saya di Selangor ni, dia bawa teksi, dia cukup mahir. Mai saya ajak ustaz lah. Dulu saya guna Google Map, dah tak main lah Waze. Waze ni bagus tuan-tuan. Pasal apa Mai pandai pakai? Aku tengok tu tak boleh pakai tu. Duk main kot ni ya. Orang pergi dalam luar station. Kan? Waze ni Mai ada roadblock dia abang. Ada buruk mak ye benda beritahu. Tahu buruk mak ye, AES lah. Kita boleh tengok dah pun. Oh, ada dah. Kita bawa laju macam mana dia abang. Kelajuan kita dah over limit. Dia beritahu. Tu bagus. Ni ilmu Allah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok Waze, perempuan yang sama dia bercakap, kalau kata 1000 orang duk guna, dia boleh bagi tahu kat 1000 tempat yang berbeza. Jadi apa kita nak pelik dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj? Lebih pada tu pun Allah boleh buat. Tidak? Google Map, aku dah pergi dah dengan kawan kita. Dia kencing aku, mangkuk ayun. Kami nak pergi Pantai Kamlun kan. Kami bukan tak tahu Pantai Kamlun tu turun Bumbu 5 ambil kiri. Borok mak ye ni Google Map masa tu saya tak pandai pakai Waze. Dia bagi tahu pi lagi ke depan. Aku tahu Pantai Kamlun terlepas dah ni. Dia bawa pi Bertam. Masuk lorong mana tepuk, dia kata you have reached your destination. Saya tahu kepala bapak hang kencing ku baru tu. Kena patah balik aku tak pakai dah Google Map. Waze. Kan? Ada ilmu. Kan? Boleh main tu. Tu pentingnya ilmu. Jangan duk cakap beriman dulu, ilmu dulu. Ilmu, iman, aman. Bila ada ilmu, ada kepercayaan, kemudian insya-Allah yang akan menyusul ialah amalan. Percaya ada syurga neraka, percaya. Nak masuk dah syurga, nak masuk dah neraka tak mau. Ikut jalan ahli syurga. Tu dia kata amal tu. Boleh? Tu cerita dia. Nah, baik. Hadis ke-36, berjudi, bertaruh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq, rawahu Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata kepada sahabatnya, mari kita berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Apa maksud? Mana kita nak faham no? Ulama urai sekali lagi. Uraian. Berjudi adalah antara tegahan Allah yang terbesar kepada orang Islam. Dalil dia sekali lagi. Dia ada dua dalam Quran yang saya ingat. Al-Baqarah 219, Al-Ma'idah 90.
ayat pengharaman judi dan arak, Al-Baqarah 219. Nah, tuan-tuan cari dulu, saya baca sikit. Nah, aku baca apa habis. Berjudi adalah antara tegahan Allah yang terbesar kepada orang Islam. Apa yang ditegah dan dicegah oleh Allah jangan buat. Bila kita tak buat, kita tinggal tegahan Allah, itulah juga yang dimaksudkan orang yang berhijrah. Bukan suruh keluar daripada sungai dua ni pergi duduk sungai mana pula, sungai Semambu tak payah ya sinoi. Yang kata hijrah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, hadis Muslim. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dicegah dan ditegah oleh Allah dan Rasul. Hijrah juga yang tu. Tengok dia kata berjudi adalah antara tegahan Allah yang terbesar kepada orang Islam. Macam mana bunyi 219 Al-Baqarah? Siapa buka Al-Baqarah 219? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Tu ya. Apabila ditanya pada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya itu dosa besar. Dosa bukan takat dosa besar, dosa yang mengundang bala, tuan-tuan. Ini bala lah ni. Kita duk terima COVID ni. Macam-macam dosa, macam-macam pelanggaran Allah yang kita buat. Allah tak bagi buat, buat juga. Perdana Menteri bersebut kadak, tak tahulah Perdana Menteri yang ke-7 ke-8 silap. Hak 7 orang tua tu silap. Hak ke-8 dia kata sehingga sekarang kita belum membenarkan lagi apa? Pub. Tempat minum arak dengan apa? Kelab malam lah untuk beroperasi. Kan? Jadi dia kata kalau ni pun tak buka terus tak apa. Hampa setuju tak? Hak mana tak ngeruk tu tokek kelab malam lah tu. Itu semua maksiat, tuan-tuan. Dulu di Penang, Penang sebelah ni yang pulau kan, hak paling top apa dia? Tempat disko, Hotel Merlin di bawah tu, nama dia Commons Inn. Macam tahu aku pi lah dulu duduk lorak apa kan, pergi dengar lagu, bayar RM10 dapat Coca-Cola. Minum Coca-Cola banyak tu 3 jam tak habis. Ambil sikit nak dengar lagu. Black Dog Bone, Alley Cat, terima kasih. Hak kaki arak pun kaki arak lah. Larak kan. Kita pergi nak dengar lagu ya, kita ni jenis warak kan, tak minum lah pelik-pelik kan. Commons Inn, tak tahulah ada ke tak ada di bawah Hotel Merlin tu. Alley Cat semalam meletup ke situ, dia pergi Hong Kong balik main sini. Black Dog Bone nak Singapura tu. Bagus ya, Perdana Menteri kata tak buka terus tak apa. Kita setuju, tuan-tuan. Pub, tahulah pub minum ayak dia tu. Semua mengundang bala. Patutlah dunia ni habis Allah bagi macam-macam. Indonesia COVID-19 pun tak settle lagi, mai pula gunung berapi meletup pula. Itu semua bala, tuan-tuan. Kita dah reda alhamdulillah, mai siva nganga pula. Pakat tenganga biar. Tahu kami duk aman-aman, tahu Sungai Petani pula zon kuning, aku lari pergi Terengganu. Nasib baik orang Terengganu terima aku. Bulan lepas habis 10 hari selama. Kan? Petani Sungai Petani okey Ustaz? Nah, aku kata okey ya. Nampak dia tanya apa? Kan? Tak yang heran tu, apa nama bala tu, kita pun tak tahu dalam apa rupa bentuk kan, tapi dia boleh menyebabkan kematian. Itu yang Allah kata wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Mai ikut mana datang apa ni yang kata COVID-19 ni,
Coronavirus. Bisa tengok coronavirus. Toyota Corona. Dulu ada Toyota Corona lah, tak ada lah. Kan? Ini semua punca lah ni. Kan? Tu ayat tadi. Bila ditanya pada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah arak dan judi adalah dosa besar. Nah, siapa yang terjebak dengannya, dia telah melakukan dosa besar. Apa dia ada? Judi, minum arak. Kalau dia berhenti, dia orang yang berhijrah. Itulah hijrah. Bukan suruh keluar tinggal pada sungai dua, duduk sungai tani, tak payah. Hijrah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang dilarang dikatakan hijrah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kelebihan orang berhijrah, Masya Allah, kalau mati dalam keadaan sedang berhijrah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. An-Nisa surah keempat ayat 1. Kalau dia mati tak sampai ke destinasi tapi dia sedang berhijrah, pertamanya tuan-tuan, apa dia? Dia dapat ganjaran pahala. Yang kedua, dia akan mendapat keampunan Allah. Itu kelebihan orang berhijrah. Kita tak main judi dah, cukup dah. Judi ni saya dipahamkan semua agama menyatakan haram. Tu aku pelik. Yang Cina kapiang harbi ni pulun nak main judi siapa? Dia kata agama Islam tak betul. Agama hampa pun kata judi itu haram. Hampa main juga. Macam orang Melayu Islam mengaku Islam, kan? Tuhan kata judi haram, main juga. Ni bukan Islam, ni Melayu. Saya ada sebut dalam khutbah itu, khutbah kedua. Ahli syurga adalah dari kalangan orang Islam, bukan Melayu, bukan Arab. Benar itu khutbah? Tak ada, benar. Tak sembahyang Jumaat apa? Syiah apa? Syiah tak sembahyang. Aku sampai tak dengar khutbah tu kira Syiah. Nah, saya boleh baca dalil tuan-tuan. Nah, hadis ada, ayat Quran ada. Ahli syurga adalah dari kalangan orang Islam, bukan Melayu, bukan Arab. Saya baca ayat Ali Imran 133 tuan-tuan, di hadapan seorang ustaz Arab di Yaman, Ustaz Muhammad. Saya tanya, Ustaz Muhammad, dia ajak bahasa Arab kat saya, dia main rumah. Kan? Dah orang derma kat aku banyak nak pergi mengaji. Kan? Ambil ustaz dan main di rumah. Sekali dia main bagi 1,000 rial, 20 ringgit dah no? Sejam. Saya kata, Ustaz, ada tak dalam Quran yang mana Allah janji syurga kepada Arab? Dia kata tak ada. Saya kata dengar ayat ni Ustaz. Aku pun kemas lah. Nak tunjuk aku ni kemas lah kan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Berdasarkan ayat ini, ahli syurga atau syurga itu Allah telah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Takwa. Takwa buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, itu takwa. Kalau yang Allah suruh pun buat tak penuh lagi, hak larang tak tinggal, itu takwa. Bunyi muak. Mari kita dengar ayat lain. Tadi Allah kata Allah telah menyediakan syurga bagi hamba-hamba Allah yang takwa. Allah berpesan kat kita. Ini pesanan untuk kita. Setiap hari Jumaat kalau saya jadi khatib, khutbah kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tadi, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa makna Islam?
Islam, takwa, iman yang tu. Apa Allah suruh buat, apa Allah larang tinggal, Islam. Hadis ni dalam kitab Imam Muslim, hadis 89. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tidak akan dapat masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Apa dia orang Islam? Orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Suruhan Allah, dia buat. Larangan Allah, dia tinggal. Begitu juga suruhan Nabi, dia amal. Larangan Nabi, dia tinggal. Mana dari Quran? Surat Al-Hasyri ayat 7. Wa ma'atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Muhammad suruh, dia buat. Apa yang Muhammad larang, dia tinggal. Ni iman, ni Islam, ini takwa. Nah, Melayu tidak dijanji syurga, Arab pun tidak. Baik. Larangan berjudi termaktub di dalam Al-Quran dan ia ada satu kesalahan yang besar. Tak tahulah berapa ayat judi, yang saya tahu dua tu ya. Al-Baqarah 219, Al-Ma'idah 90. Mungkin ada, tuan-tuan pergi carilah. Malahan hadis Rasulullah SAW banyak menyebut tentang larangan berjudi kerana ia menindas hak orang lain, mengambil harta orang lain secara batil, dan banyak perkara haram serta maksiat yang berkait dengan judi. Dia kata sini, di antaranya apa? Menindas hak orang lain tu. Tokek judi, mana ada tokek judi bankrupt? Hak bankrupt ni kaki judi. Tuan-tuan pernah pergi tak Genting Highland? Tempat judi. Pak Ji tak pernah pergi? Amboi warak. Mak pernah pergi Mak Hai, macam biasa pun. Aku duk kata dah. Aku tak pernah pergi. Tapi dengar orang cerita. Nak pergi berjudi di Genting Highland tu, dia kena deposit dulu. 2,000. Kan? Itu beda-beda saat lagi. Hampa berjudi tinggal seluar dalam ya. Tokek confirm menang lah. Puak-puak pelak sampai harbi ni. Ni kaki judi ni. Ilap poci. Tak lagi hampa nak bayar sewa hotel, tak ada duit. Nak balik pun tak ada duit. Sebab tu dia pegang 2,000. Kira dia bagus juga no. Kalau otak hang bagus baru ambil puak-puak kapiak. Kan? Jadi bila katakanlah judi, kan? Ada 2,000. Deposit, dia pulangkan semula. Boleh settle bil-bil, kemudian ambil taksi nak balik, kan? Tu cerita dia. Bukan ada faedah apa. Tokek tengok tu. Tokek Genting Highland ni tuan-tuan, di antara Cina yang banyak memiliki tanah-tanah di Malaysia. 3 tokek besar. Salah satu Genting Highland tu. Anak tokek Genting Highland tu Pak Ji tahu lah. 10 tahun sudah saya baca prospektus. Nah, dia ada lah macam satu majalah ni. Dia tunjuk syarikat-syarikat. Pak Ji tahu tak gaji dia sebulan berapa? Allowance tokek judi. Mana Pak Ji nak tahu, saya tak bang lagi. Masa tu Pak Ji, 1 juta. Allowance bulanan 1 juta. Salah seorang tokek judi Melayu ialah bekas ketua polis negara. Tidak? Nama apa? Hadi Umar. Kan? Tu yang dia pernah keluar kenyataan. Mana ada pengharaman judi dalam Quran? Pening hampa ni. Orang suruh ngaji tak mau. Hampa jangan duk ingat hampa hebat di dunia, hampa nak hebat di akhirat. Belum tentu lagi. Dia boleh kata tak ada, berarti hang tak ikut kuliah. Cuba hang ikut kuliah Ustaz Syarilong. Baru hang faham. Kenal Syarilong? Aku. Kan? Dia boleh kata tak ada. Tuan-tuan, kalau menafikan sesuatu yang qat'i, batal akidah. Macam menafikan tak payah semayang. Tak payah puasa. Tak wajib keluar zakat. Habis akidah. Tak wajib melaksanakan hudud. Puasa ada akidah. Betul? Bagi dalil. Lepas tu kena kemas dengan dalil.
An-Nisa 105, Al-Maidah 49, Al-Jathiyah ayat 18. Itu semua ayat tentang kewajipan melaksanakan syariat Islam. Qat'i, terang, jelas. Semayang jelas. Kan? Ayat banyak. Semayang zakat, semayang zakat, semayang zakat. Kita kata tak wajib pergi. Dia kata mana ada ayat Quran mengharamkan judi. Dah hang tu tukar judi bahlul. Agak-agak lah tuan-tuan dia hidup dengan nak makan hasil judi ni macam mana no? Allahu Akbar. No? Kalau dia bertaubat tu dia dengan Allah. Tapi kalau berterusan dia ambil hasil judi tuan-tuan, oh jam. Menindah ya betul ya? Hak kaki judi itu kalau habis mengambil harta orang lain secara batil dilarang oleh Islam. No? Mana ayat dia? wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Aku tak ingat surah apa tu. Al-Maidah 88 ke Al-Baqarah 88, cuba tengok. Dan janganlah kamu makan termasuk ambil. Ayat tu 88. Al-Baqarah ada? Tak? Al-Baqarah 88, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ataupun Al-Maidah 88 lah. Jarang baca ayat ni. Ayat yang kita selalu baca tu memang kita ingat insya-Allah. Ada tak? Ada? Tak ada? 88 Al-Baqarah. Tak ada? Tak dengar. Dua-dua tak ada. Hampa cakap sendiri lah. Hampa duk gelak kat aku siapa? Surah apa tu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak kira dia beritahu saya abang. Kan? Tapi maksudnya janganlah kamu makan ataupun ambil harta di antara kamu secara batil. Judi ini batil lah. Kan? Aku kena tengok Quran hampa cari tak jumpa cerai. Apa jumpa? Tak ingat lah. Memang tak ingat. Tapi ayat tu insyaAllah betul. Tak ada tak? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil. Baiklah, tak apa. Nanti kita ingat kita abang. Tu. Dia dalam ni pun dia sebut. Pertama, kerana menindas hak orang lain, mengambil harta orang lain secara batil, dan banyak perkara haram serta maksiat yang berkait dengan judi. Judi ni tuan-tuan di antara keburukan berjudi, di antara keburukan berjudi. Ya. Ialah pertamanya dia hilang akal. Orang yang kalah judi ni kadang tuan-tuan dia tak boleh fikir dengan waras. Tuan-tuan bayang tengok hari ni dapat gaji, tetapi main daun pakau. Kan? Habis duit gaji. Jadi nak tunggu bulan depan sebulan ni apalah duk berjudi dah. Bukan arak yang menghilangkan akal, judi pun akan menyebabkan manusia hilang akal, hilang pertimbangan. Sebab tu diharamkan di semua agama. Ayat apa? Surah apa? Aku dah obat ada, hampa cari tak jumpa. Ada? Aku duk kata hampa saja cerai. Dah malas senang tuan-tuan, pandai Arab, masuk Arab tak? Dia masuk Arab ni, menatang ni cukup bagus tuan-tuan ni. Ni lebih pada profesor ni. Nah, 188 Al-Baqarah. Sahabat tu kata. Tuan-tuan tengok, ada tak? Ada tu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
188. Budak abang tadi. Aku abang tadi 88. Betul apa cerita jumpa? Jangan marah. Slip of the tongue, no fault of the mind. Tu kadang-kadang dia lupa. Ini kelemahan kita. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Tuhan sebut dah. Aku cipta manusia ni ada ya kekurangan. Ada hari kita boleh ingat dengan elok. Ada hari kita tak boleh ingat. Itu kelemahan kita. Kita tak hebat. Menatang ni pun boleh kencing aku. Fikir tu sudah lah. Ni punya kemahin. Tengok dia kata ni tuan-tuan. Nah, pertama hilang akal. Yang kedua dia akan menyebabkan pertumpahan darah. Orang kalah judi ni dia sanggup buat apa tuan-tuan? Tu jaga. Balik rumah pula. Bini duk tunggu. Hari ni gaji balik lambat abang itu. Bang, peruntukan bulanan. Ni bagi. Orang kalah judi, jam. Akan menyebabkan porak-peranda rumah tangga. Memang betul. Kaki judi ni tuan-tuan. Allah berjudi ni 100 kali main judi. Mungkin kena sekali. 99 kali tak kena. Tambah pula tikam ekor. Mana nak kena? Ekor tu halui. Tikam kepala. Allah besar. Dan kita nak bicara sikit tuan-tuan. Hasil rezeki yang kita bawa balik tu tak elok. Allah jam. Haram. Nah, saya bawa kitab ni. Hadis 40. Saya kita dengar. Jadi saya nak baca dalil dulu. Ini insya-Allah betul ya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 51. Pergi tengok ni. Pasal apa kita wajib berusaha untuk mendapat rezeki yang halal? Hadis dalam ni pada Imam Muslim. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Baiknya apakah? Halal. Kita makan halal. Kita semai Allahu Akbar. Ni makan kedarah haram. Allahu Akbar jam. Tuhan tak terima ya. Dia abang ni. Dan natijah kerana rezeki yang haram tu saat lagi kita pekat-pekat dengar. Saya nak baca ni dulu. Nabi SAW Allah turunkan ayat, saya nak baca ayat 51 Ustaz. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Surah ke-23 nama surah Al-Mu'minun ayat 51. Ada tak Ustaz? Ayat ni memang cekap lah. Selalu dia baca. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu yang baik-baik. Baik-baik di sini yang halal. Kemudian guru saya kata ayat ini Allah turunkan di bulan Ramadan. Wa'malu salihah, dan beramallah kamu dengan amal soleh dengan elok. Kata guru saya, apabila rezeki yang kita makan, kita minum, yang kita perolehi itu haram, ia menyebabkan kita jadi malah susah nak beramal. Ustaz duk sembang kemah lah. Nak semayang payah, nak taat kat Allah susah. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tak kata orang kita makan satu benda lah, kita tak awak pagi ni bangun rasa tak apa nak fresh, nampak tak steady, baru pegang Quran tak baca lagi, baru pegang buka macam siba nganga kan, dah baca macam lena. Pasal apa? Sukar untuk kita beramal ada tak kena. Jadi makanan, minuman, pendapatan yang kita perolehi ini pastikan ianya halal. Kalau dia halal, Allah akan bagi kekuatan kepada kita, pertolongan sehingga mudah kita untuk beramal. Ni kena tengok ayat Quran lah. Dapat rezeki haram 100,000, cuba tengok. Kan? Nak main dengar majlis ilmu, mampu tak main.
Mai pula kena tajuk ni pula. Dia kata, mangkuk ustaz ni kata kat aku. Aku mana nak tahu. Hang kaki judi. Kebetulannya. Kan? Itu cakap. Boleh mak SOP. Tadi kita mula 7.50. Boleh? Sikit-sikit. Nah? InsyaAllah kot. Dah reda dah COVID ni kan. Pulau Pinang clear. Semua ada satu. Sungai Dua apa? Nak balik lah ayat ni. Takkan hang apa mak Nah? Tu tuan-tuan. Nah? Kita bagi dalil-dalil. Kita lihat di dalam hadis di atas, jika dengan hanya berkata dan melahirkan keinginan untuk berjudi sahaja pun diwajibkan bersedekah dengan wang yang ingin ditaruh untuk membersihkan diri dari dosa judi, apatah lagi orang yang benar-benar berjudi. Itu dia. Kita ajak orang main judi pun Nabi melarang. Mari kita berjudi. Dia suruh ambil duit tu sedekah. Tebuih balik. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang membersihkan dirinya. Keluarkan zakat tu membersihkan diri kita lah. Harta kita, diri kita. Diri paling tidak pun bila kita kuat bersedekah, makna kita ni bukan orang yang bakhil. Sebab sifat bakhil ni Allah tak berkenan. Tu membersihkan diri juga pada sifat bakhil. Jadi tengok Nabi kata, bila kita ajak orang berjudi, kita kena ambil duit tu. Wang yang diperoleh, ambil duit tu bersedekah. Tengok tuan-tuan, tabung tu. Tu tabung kuliah hamba kan. Aku tak kutip dah ni. Kedekut hamba ni. Baik. Wang yang diperolehi dari hasil judi adalah wang haram, dan daging yang tumbuh hasil dari wang haram hanya layak dibakar oleh api neraka. Itu dia dalil dia. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib, tengok nasib mana, dengan bilah anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu naklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Tu dua punca. Arak, judi akan menyebabkan timbul permusuhan. Kau tu main judi, dia menang, semua tiap-tiap round menang, kau ni kalah, saya nak terajang lah. Tuan-tuan pergi tengok, pergilah menyamak sikit masuk dalam tempat buat judi kan. Tengok, dia umbut tu sampai menyengit, rokok di mulut. Pasal susah payah main macam tu. Aduh, round ni kalah, round no kalah, jam. Seluk-seluk tak ada benda lah. Main poker, open poker, 1 tutup 4 buka. Macam tahu kan. Last kali tu up RM50. Kau ni seluk-seluk tak ada apa lah, jam. Tak ada duit, daun dia cantik juga kan. Tak tahu ni daun nak tutup tu apa dia kan. Tu cerita dia. Hang kerti kan main poker, ngangguk-ngangguk. Dia ada open poker, close poker. Gambar kau boy duk main tu poker lah tu. Apa gelak apa. Sedangkan dia punya cantik, hak buka 4 line tu 1, 2, 3, 4, hak tutup tu 5 kan. Dia panggil apa? Straight flush apa lebih kurang lah. Lebih kurang aku pun lupa dah, lama dah tak main kan. Wish ni kalau aku bertaruh ni 50 bisa dapat kat aku, duit tak ada. Tu saya nenek ingat hati tu. Mak lah. Kawan nu tengok tak, bukan tak mana pun kan. Allah, silap aku, duit tak cukup.
Tu ada kawan duk kacau, dia bom tendang. Orang dah lah kalah. Ni kerja syaitan, tuan-tuan. Nah, tak salah. Kita nak yang berkat, yang ada keberkatan dalam hidup kita. Nah, baik. Dia kata itulah kerja syaitan. Akibat arak dan judi, dan mau memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengejarkan semayang. Berjudi minta semayang. Bukan makna suruh berjudi semayang, tak. Berhenti judi ni yang salah faham tak? Kan? Mengingati Allah dan daripada mengejarkan semayang. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Al-Ma'idah 91, tuan-tuan ingat. Kalau kita makan benda haram, hasil yang kita perolehi itu haram. Tuan-tuan ingatlah huraian Dr. Zahzan Muhammad. Hadis yang keberapa dia dan kita hadis 40. Tuan-tuan kalau ada duit, tuan-tuan beli ni. Bagus tuan-tuan. Hadis ke-10. Hadis 40. Dr. Zahzan Muhammad, dia buat rumusan baru. Kan? Jadi dia buat cara baru. Dia bagi semua poin-poin yang ringkas tapi padat. Ni satu yang baik lah. Tuan-tuan dengar lah. Kenapa rezeki haram, pendapatan haram, makanan haram, pasal apa tak boleh? Ni dia ada habaq. Nah, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Saya baca hadis tadi tu. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa dia? Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Misalnya, sesiapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Itu pengajarannya. Nah, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah. Halal, bersih. Kita makan pun kena bersih. Sebab itulah ni, kita ni zaman lah, Arkam dah mula buka supermarket balik. Alhamdulillah. Kan? Muslim produk. Duk pi gagah game kedai yang Cina buat. Hak kita boleh elak, kita elak lah tuan-tuan. Hak tak boleh elak, aku pun tutup. Kan? Hak boleh elak, tak payah lah. Ada Muslim produk. Kan? Lah ni banyak tuan-tuan. Saya ubat gigi Muslim produk. Rumah saya. Sabun Muslim produk. Sabun basuh baju pula tak ambil dah. Pelik-pelik, beri. Kita ada baru Savon. Sabun lah tu. Dia punya Savon. Dia kan? Kalau baju anak tuan-tuan nak putih-putih ni balik berlemuh, boy, tonyoh tak keluar. Hampa try tengok Savon. Rendam 1 hari 1 malam. Saya kena marker pen dengan izin Allah keluar. Angkat-angkat bersih tuan-tuan. Kena selut habis berlemuh. Angkat-angkat bersih. Produk saya, produk orang Islam. Nak bergagah ambil beri. Sebab apa? Jadi nak habak kat apa? Kat kereta aku ada Savon. Faham? Kalau kena minyak, potong habis. Rendam air panas, bubuh dia tu. Cuba tengok. InsyaAllah clear. Apa nak ambil? Tu kita, ialah pasal ada kaitan tak dengan pakaian kita. Tambah hak makan. Allah jam. Kan? Saya hari tu saya makan roti potong. Tengok-tengok roti potong Cina mereka beli. Saya marah. Patutlah 2-3 hari ni aku malas baca Quran. Itu dia ada kaitan tuan-tuan ayat tadi. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Tengok dia kata sini. Lagi-lagi. Berlarutan dalam perbuatan haram akan menghalang seseorang daripada termakbul doa. Tu dia. Tu doa berpuluh-puluh tahun tak makbul. Tapi kadang-kadang kita makan halal pun Tuhan tak makbul. Jadi kita kena pegang macam mana? Tengok Al-Baqarah 216. Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, hang tak tahu. Sebab tu aku tak bagi apa yang hang minta. Faham adik? Boleh? Share? Okey. Jadi kita jangan putus asa minta. Makanan yang haram akan menghalang seseorang daripada termakbul doanya. Tu dia. Makanan yang haram merosakkan amal dan menjadi penghalang kepada penerimaan amal perbuatan. Tu dia. Rosak amalan kita. Bahkan tadi ayat tadi kata nak beramal pun malas. Dia jadi segar. Tu dia lah tu. Hampa cek balik. Kan? Itu dia antara disebut oleh Dr. Zahzan.
Baik. Jadi tuan-tuan, kesimpulan, hindarilah diri kita supaya tidak terjebak dengan amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah. Di antaranya ialah meminum arak dan juga berjudi. Tak usah bimbang lah kalau kerajaan yang ada ni mengharamkan arak, mengharamkan judi, kan? Itu negara bankrupt lah. Tak bankrupt lah, kena yakin lah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tuan-tuan, negara Brunei, saya pergi berapa tahun sudah, 2013 Sultan Brunei isytihar nak laksana hudud, kan? Dia baru isytihar lah, dia laksana lah berperingkat-peringkat. Ayat tadi Al-A'raf 96, dia padahlah kaya dengan minyak. Allah anugerah pula lagi telaga minyak kat dia. Betul ke? Saya pergi Brunei, saya pergi pejabat mufti Brunei, mereka duk ingat saya ni menteri Perdana Malaysia, tuan-tuan. Mereka pakat tunggu aku berbaris, aku pun buat kemas kan, pakai smart lah, kan? Kan? Rupa-rupanya pendakwah ya, dia panggil aku menteri. Kata tak lagi, mungkin PR15 insyaAllah lah kot, kan? Saya tanya ustaz tu, dia timbalan berdua jabat mufti Brunei. Betul ke ustaz? Bila Sultan isytihar tanya nak laksana hudud, dapat telaga minyak? Betul. Dah lah minyak mereka, tuan-tuan, punya banyak. Dan 2 tahun sudah jumpa lagi. Itu dalil dia. Tak bankrupt ni. Negara takkan bankrupt. Takkan Tuhan nak buat zalim. Kalau Tuhan tak bagi, makna itu ujian bagi kita. Dia nak dera kita dulu bagi susah di dunia, tapi sejahtera di akhirat. Boleh jadi macam tu juga. Sebab kehidupan di dunia ni ujian. Oh, kita main dunia tak mau melalui ujian, hang siapa? Nabi Muhammad kena uji tak? Para ulul azmi kena uji tak? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Tak ada manusia yang akan terlepas daripada ujian Allah ni. Tuan-tuan duk sembang, hang ustaz kah, hang tok guru kah, orang awam kah, pemimpin kah, ulama kah, ulak dan semak kah, semua akan diuji. Boleh? Bang. Nampak baju merah elok? Bersatu lah. Kan? Tak apalah, kita kawan lah ni, kan? Bersatu teguh, bercerai roboh. Kan? Cerita dia. Tuan-tuan duk sembang kemas lah, Quran dah ajak semua dah. Jadi seruan saya, kita jadikanlah diri kita hamba yang soleh. Allah suruh buat, Allah lah. Saya sendiri nak habis dah ke-9 berhenti. Dulu kita terlibat dengan sistem riba kerja bank. Hampa kena mak kena lama lah. Mana ya? Hidup sampai kelak, tak mati-mati. Patut mati kelaparan lah. Mak Mekah pergi. Tak lagi. Pergi lah. Pergi bila? Tak jumpa orang pun. Hanya nak bohong. Aku 6 kali dah pergi Mekah. 2 kali haji, 4 kali umrah. Kan dah kerja apa pun. Dah kerja lawan kerajaan lah. Kan? Siapa bagi rezeki? Rumah ada ke kecil? Cukup lah. Kita buruk-buruk orang bagi pun jadilah. Boleh bawa seron. Jangan tak beli pula lagi. Ada macam-macam tu produk. Apa tengok lah. Muslim produk ubat gigi. Kan? Gagah pakai Cina. Apa-apa. Kan? Tak ada manusia yang takkan diuji. Tapi alhamdulillah, keyakinan kita dengan janji Allah. Saya tak kaya. Ustaz dia mungkin kaya lah. Saya tak kisah tu rezeki dia bang. Cukup dah. Apa Allah bagi. Kan? Kesian Ustaz Zaidrul tuan-tuan.
Dia jatuh basikal depan rumah dia, 4 batang gigi patah. 2 atas, 2 bawah. Lepas tu badan dia masuk 14 skru. Lah ni dia jadi Iron Man. Nah, skru tu. Salah satu skru terkeluar pula. Saya pergi rumah dia baru ni, pergi makan nasi tengah hari. Kita best friend dengan dia. Kan? Dia kata, cuba Ustaz dengar. Dia punya siku. Dia suruh saya goyang. Krong, kerap, krong, kerap, krong. Saya teringat macam gambar Piramli. Aziz Sattar kan, bini dia suruh pergi buat kerja. Malaslah ke kanda ni. Ke kanda bukan tak mau kerja, tetapi adinda dengarlah, kan tulang ke kanda reput. Krong, kerap, krong, kerap. Beginilah nasib diriku yang malang. Tuan-tuan, tu dia kata dia pernah aksiden kereta remuk, tapi dia tak jadi apa. Jatuh basikal, aku 14 keru dalam badan. Tu nak buang tu kan senang tu. Allah. Nah, tuan-tuan doa-doa lah. Dan baru ni pun dia tak sihat. Saya pergi muzakarah lah sikit dengan dia kan. Saya sempat juga bertemu dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, 45 minit muzakarah dengan dia. Baca ayat Quran steady aku. Dia pun tengok muka aku satu macam. Dia tanya, entah dulu belajar kat mana? Pasal apa? Pasal aku kemas lah. Tu yang dia tanya aku belajar kat mana? Kalau Ma'e tu kan dia nak tanya, Ma'e mana berani baca Al-Quran depan dia? Kan? Alhamdulillah dapat buku Tok Guru. 45 minit padat. Saya baca ayat Quran, saya suruh dia hurai apa benar-benar ni. Alhamdulillah, syukurlah. Baik tuan-tuan, jadi macam itulah kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Al Subhanallah. Nasri innal insan wa tawassul bil haqq wa tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan-tuan nak